Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan berkaitan dengan sejarah penubuhan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pada pembentangan hari ini, kami akan menerangkan sedikit berkaitan dengan evolusi perkhidmatan bomba sebelum penyatuan dan selepas penyatuan perkhidmatan bomba. Dan juga kami akan menerangkan sedikit berkaitan dengan organisasi, objektif dan fungsi tertubuhnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada slide yang pertama. Okey, di sini kita akan menerangkan tentang pasukan bomba pada zaman Rom. Okey, Augustus Caesar telah menubuhkan pasukan bomba yang dianggotai seramai 600 iaitu kaki tangan kesatuan pada tahun 23 sebelum Masihi. Mereka ini sering dipersalahkan akibat kelewatan tiba ke tempat kejadian dan keberatan mendedahkan diri kepada bahaya. Mereka ini dibantu oleh pasukan sukarela tetapi tidak digemari oleh pihak kerajaan. Pada tahun 6 selepas Masihi, Augustus telah menubuhkan pasukan bomba yang profesional yang dikenali sebagai Vigiles. Pasukan ini dibahagikan kepada 7 batalion di mana 1 batalion dianggotai oleh 1000 ahli anggota. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada undang-undang berkaitan dengan keselamatan kebakaran pengasas Empire Babylon iaitu Hammurabi. Di sini kita akan melihat perbezaan di antara pembina bangunan dengan pemilik bangunan. Okey, kita lihat yang pertama, membina bangunan sehingga siap. Bagi pemilik bangunan pula, memberi 2 shekel perak untuk 1 sa, iaitu lebih kurang 12 kaki persegi rumah. Okey. Untuk yang kedua, kita tengok kepada pembina bangunan. Mereka dihukum bunuh manakala pemilik bangunan rumah yang dibina tidak cukup kuat hingga menyebabkan keruntuhan. Seterusnya, anak pembina rumah akan dihukum bunuh manakala anak pemilik rumah terbunuh. Untuk poin seterusnya, bagi pembina bangunan memberikan hamba yang lain manakala pemilik bangunan hamba pemilik rumah terbunuh. Dan untuk poin yang terakhir, bagi pembina bangunan ialah menggantikan harta dan membina semula rumah guna bahan sendiri, manakala bagi pemilik bangunan harta pemilik musnah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada undang-undang berkaitan dengan keselamatan kebakaran iaitu pada tahun 872 cover fire England yang dikehendaki memadam api pada masa-masa yang ditetapkan pada 11 malam. Pada tahun 1066 pula, William the Conqueror telah mengarahkan untuk dibunyikan loceng pada setiap jam 7 malam dan 9 malam bertujuan untuk memastikan supaya setiap orang mengasingkan api yang terdedah bagi mengelakkan kebakaran. Pada tahun 1189 pula, Datuk Bandar London mengarahkan semua bangunan diperbuat daripada batu serta bumbung batu biru kelabu untuk mengelakkan berlakunya kebakaran di kawasan itu. Pada penghujung abad ke-12 pula, Richard I mengeluarkan arahan dinding setinggi 16 kaki dan setebal 3 kaki dibina bagi mengasingkan rumah supaya api tidak mudah merebak dan dia akan melambatkan penyebaran api dari rumah ke rumah. Pada tahun 1566 pula, ordinan di Manchester memerlukan setiap bahan bakar bagi oven disimpan dengan selamat.
Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey, pada tahun 1583, Akta Parlimen menghalang pembakar lilin untuk mencairkan lilin di dalam rumah. Kemudian, pada tahun 1638, Amerika Syarikat meluluskan untuk melarang orang ramai merokok. Dan juga pada tahun yang sama, Maryland, Amerika Syarikat meluluskan hukuman bunuh sekiranya terdapat sabit kesalahan. Pada tahun 1648, New York City, Amerika Syarikat, Gubernur Peter Stuyvesant melarang pembinaan corong asap dari kayu ataupun lepel, iaitu plaster. Kemudian pada tahun 1658, orang yang sama iaitu Peter Stuyvesant melantik peronda bagi memastikan kejadian kebakaran. Pada tahun 1666, The Great Fire of London merupakan kebakaran yang besar berlaku telah merosakkan 2 daripada 3 bandar London tersebut. Kemudian pada tahun 1668, Parlimen telah meluluskan Akta Bangunan London. Pada tahun 1670, Empire Jerman meluluskan ordinan di mana tempat berdiam dan corong asap hendaklah dibina semula dengan genting atau batu dan bahan-bahan disimpan dengan selamat. Akhir sekali, pada tahun 1696, Pennsylvania melarang orang ramai merokok di jalan raya. Okey, seterusnya adalah peralatan kemubaan terawal. Pada tahun 200 sebelum Masihi, pam air dicipta oleh Eusebius of Alexandria dan digunakan pada Empire Rome dan Greece. Pada tahun 1653, Bandar Boston membuat perjanjian membeli penyuntik air yang mudah dibawa. Pada tahun 1678, London telah membeli kereta bombanya yang pertama. Pada tahun 17 pula, Richard Newsham membuat sebuah jentera bomba yang terdiri daripada kotak kayu dengan pam. Kemudian pada tahun 1768, Richard Mason telah mengubah suai jentera bomba tersebut. Pada tahun 1801, Bandar Philadelphia telah menggunakan sistem bekalan air bersaluran. Kemudian pada tahun yang sama, Ketua Jurutera Kerja Air Frederick Graff telah mereka pilih bombanya yang pertama. Pada tahun 1868, truck aerial ladder yang pertama diperkenalkan, iaitu sepanjang 85 kaki. Kemudian pada tahun 1869, jentera kimia mula digunakan di Amerika Syarikat. Pada tahun 19, bomba Amerika Syarikat telah memperbaik hos dengan kulit dan paku sumbat, iaitu rivet. Pada tahun 1923, bomba Amerika telah menggunakan kereta kuda bagi membawa peralatan bomba. Pada tahun 1911, Jabatan Bomba Savannah, Georgia, mula menggunakan jentera bermotor sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Nama saya Muhammad Syafiq Iqbal Razlan. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan tajuk Sebelum Penyatuan Perkhidmatan Bomba di Malaysia. Baiklah, pada tahun 1883, pasukan bomba pertama yang ditubuhkan di Malaysia telah dianggotai oleh 15 orang dan diketuai oleh H.T. Bentley. Pasukan bomba pertama ini telah dilengkapi oleh pam angkut kuasa wap yang ditarik oleh kuda. Seterusnya pada tahun 1883 juga, pasukan bomba sukarela pertama di Selangor, WPKL, telah dianggotai oleh 13 orang dan diketuai oleh H.F. Bellamy. Pasukan ini dilengkapi dengan pam tangan dan diletakkan di atas kereta sorong. Pada tahun 1895, kebanyakan bomba ditadbir bawah kuasa kerajaan tempatan dan negeri Melayu tidak bersekutu. Seterusnya mereka akan diletakkan di bawah lembaga kebersihan. Terdapat 2 kuasa di bawah kerajaan tempatan. Yang pertama, Majlis Pembandaran dan yang kedua ialah Lembaga Luar Bandar. Pada tahun 1898, pasukan bomba pertama di Pulau Pinang telah ditubuhkan.
Pasukan ini ditubuhkan oleh syarikat Rothenburg dan pasukan ini juga telah terdiri daripada 10 orang dan dilengkapi dengan kuasa wap dan 4 ekor kuda. Okey, berdasarkan apa yang kita lihat pada sekarang ini, kita dapat mengetahui bahawa kelengkapan pasukan bomber pada tahun-tahun tersebut amatlah kurang dan tidak begitu canggih seperti sekarang dan banyak menggunakan kuasa kuda. Seterusnya pada tahun 1902, pasukan bomber Pulau Pinang telah diambil oleh kerajaan negeri dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan polis. Pada tahun 1908, pasukan bomber sukarela Pulau Pinang telah diletakkan di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran. Pada tahun 1927, pasukan bomber yang pertama telah ditubuhkan di negeri Perak. 1930, pasukan bomber pertama telah ditubuhkan di negeri Melaka dan dikenali dengan nama Civil Defence. Terdapat 15 hingga 16 orang anggota polis dan dilengkapi dengan jentera bomber dan sebuah motosikal. Seterusnya pada tahun 1930 juga, pasukan bomber pertama telah ditubuhkan di Kelantan. Pasukan ini telah diketuai oleh Ketua Pemeriksa Perkhidmatan Bomber ataupun dikenali dengan nama Lieutenant Colonel FFC Watkins. Pasukan bomber pertama di Negeri Sembilan telah ditubuhkan pada tahun 1935. Seterusnya pada tahun 1940, perkhidmatan bomber bantuan pertama ditubuhkan di Pulau Pinang semasa pemerintahan British Military Administration dan terdapat seramai 150 anggota diketuai oleh A.J. Brown. Selepas Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1946, pegawai daerah mengambil alih kuasa mentadbir pasukan bomber di negeri-negeri Melayu. Berdasarkan daripada jadual ini, kita dapat mengetahui bahawa semakin lama semakin bertambah pasukan-pasukan bomber yang telah ditubuhkan di negeri Melayu. Contohnya seperti di negeri Perak, Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan. Seterusnya pada tahun 1946, semua pasukan bomber telah ditadbir di bawah kerajaan pusat kecuali pasukan bomber untuk negeri Pulau Pinang dan Melaka. Dan mereka ini dikenali sebagai Malayan Union Force Service. Pada tanggal tarikh 14 Hadwar 5 1946, Fly LTW J. Borman telah menjadi orang pertama yang dilantik sebagai pengarah dan beribu pejabat di Kuala Lumpur. Manakala pada tanggal 1 hari bulan 1 tahun 1947, pasukan bomber telah ditubuhkan di negeri Terengganu. Pasukan ini telah diletakkan di bawah kerajaan negeri dan diketuai oleh E.L. Sounder sebagai ataupun lebih dikenali dengan nama Regional Fire Officer. Pada tahun 1948, bila perjanjian ke arah kemerdekaan Persatuan Tanah Melayu PTM telah ditandatangani, pentadbiran perkhidmatan bomber telah diserahkan kembali daripada ditadbir oleh kerajaan pusat yang dikenali sebagai Malayan Union Force Service kepada kerajaan negeri, Majlis Pembandaran dan lembaga luar bandar. Seterusnya pada tahun 1949, bot bomber pertama kalinya diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu iaitu di negeri Terengganu bagi mengawal pulau-pulau di sekitarnya. Pada tahun 1950, Majlis Pembandaran Kota Melaka telah mengambil alih pentadbiran pasukan bomber daripada British Military Administration dan diberi nama Malacca Fire Brigade. Dengan ini kita dapat mengetahui bahawa pasukan bomber di Tanah Melayu telah diambil kembali untuk ditadbir oleh negara kita sendiri dan tidak lagi berharap kepada pentadbiran oleh orang luar. Kita teruskan pada tahun 1952. Jemaah Pemeriksa Perkhidmatan Bomber telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar. Pasukan ini berfungsi sebagai yang pertama iaitu untuk memberi nasihat kepada kerajaan negeri mengenai hal kebomberan, latihan kepada anggota dan orang awam. Manakala yang kedua pula,
mereka berfungsi untuk membaiki bahagian pencegah dan membuat cadangan mengenai pencegahan dan pengawasan perlindungan kebakaran. Jadi untuk mudahkan kita tahu yang jemaah meriksa perkhidmatan bomba ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada semua ahli bomba di negeri Melayu. Pada tahun 1956, Encik Osman Haji Abdul Manan dilantik sebagai Ketua Jemaah Pemeriksa Perkhidmatan Bomba. Seterusnya, Peraturan Pencegahan Kebakaran yang pertama telah diluluskan di Sabah. 1957, Pusat Latihan Bomba yang pertama telah ditubuhkan di Gombak, Selangor. Pada tahun 1968 sehingga 1970, Jabatan Bomba Sabah telah diasingkan pentadbirannya daripada pasukan polis dan diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada tahun 1969, Kementerian Tempatan dan Perumahan telah meminta bantuan daripada Rancangan Colombo agar membuat kajian untuk memajukan perkhidmatan bomba dan sistem perlindungan di negara ini. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memantapkan lagi pentadbiran dan juga segala persediaan untuk pasukan bomba di Tanah Melayu. Pada tanggal 31 hari bulan 7 tahun 1971, enakmen penubuhan perkhidmatan bomba yang pertama telah diluluskan di negeri Sabah. Seterusnya, pada tanggal 1 hari bulan 1 pada tahun 1976, perkhidmatan bomba negeri-negeri disatukan di bawah pentadbiran kerajaan pusat, iaitu di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada masa ini, Bab X Akta Kerajaan Tempatan Akta 171 telah digunakan pakai bagi semua negeri kecuali di negeri Sabah dan Sarawak, iaitu pada tahun 1982. Barulah mereka menggunakan Bab X Akta Kerajaan Tempatan Akta 171. Pada tanggal 1 hari bulan 1 tahun 1977, perkhidmatan bomba Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka telah disatukan di bawah kerajaan pusat. Jadi dengan disatukan di bawah satu kerajaan pusat, maka lagi senang untuk mengendalikan pasukan-pasukan bomba ini. Dan akhir sekali pada tanggal 15 hari bulan 5 pada tahun 1981, perkhidmatan bomba negeri Sabah dan negeri Sarawak telah disatukan di bawah satu kerajaan pusat. Setelah berpecah-pecah untuk mentadbir mereka semua, jadi mereka telah digabungkan di bawah satu kerajaan pusat. Itu saja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan kepada ahli pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Struktur perkhidmatan bomba selepas penyatuan. Yang pertama adalah Ketua Pengarah. Kemudian di bawah Ketua Pengarah adalah Timbalan Ketua Pengarah. Di bawah Timbalan Ketua Pengarah pula terdapat 4, iaitu yang pertama, pentadbiran dan operasi. Kedua, pencegah kebakaran. Ketiga, latihan. Keempat, penyelidikan, perancangan dan pembangunan. Seterusnya, di bawah keempat-empat tersebut adalah Ibu Pejabat Negeri dan akhir sekali adalah balai. Sebab-sebab penyatuan perkhidmatan bomba. Yang pertama, penyeragaman pentadbiran. Pentadbiran perkhidmatan bomba yang lama adalah di bawah pelbagai jenis pentadbiran. Jumlah anggota bagi setiap balai bomba adalah berbeza dan pegawai penjaga balai pula berlainan pangkat. Pengurusan balai dan kaki tangan juga berbeza antara balai. Yang kedua, menyelaraskan persatuan. Sebelum penyatuan, tidak ada peraturan khas dalam perkhidmatan bomba, sama ada untuk anggota bomba ataupun orang awam. Undang-undang bangunan, pencegahan kebakaran, penyalian kilang dan sistem kawalan tidak dapat dilaksanakan. Dengan penyatuan ini, banyak perkara yang dapat dilaksanakan dengan berpandukan akta-akta yang ada, terutama Akta 341, iaitu Perkhidmatan Bomba 1988. Yang ketiga adalah meningkatkan kelengkapan peralatan latihan. Kebanyakan balai bomba sebelum penyatuan masih lagi menggunakan jentera-jentera lama dan anggota bomba tidak mempunyai latihan yang cukup. Selepas penyatuan,
keseragaman peralatan baru dapat diagihkan beserta latihan yang sesuai untuk menjalankan operasi dalam kemalangan dan juga kebakaran. Laporan-laporan mengenai perkhidmatan bomba. Rancangan Colombo pada tahun 1969 atas permintaan Menteri Perumahan dan Pembangunan, seorang pakar dari rancangan Colombo iaitu Encik G.S. Leader telah ditugaskan mengkaji dan memberi cadangan bagi meningkatkan perkhidmatan bomba dan pelindungan kebakaran. Perkara tersebut telah mencadangkan supaya perkhidmatan bomba disatukan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Laporan pasukan petugas ke atas pencegahan dan pengawalan kebakaran. Laporan Datuk Rama Ia. Pada 15/1976, satu laporan oleh pasukan petugas ke atas pencegahan dan pengawalan kebakaran telah dikeluarkan. Laporan ini lebih dikenali sebagai Laporan Datuk Rama Ia kerana pasukan petugas yang menyediakan laporan ini diketuai oleh Tan Sri Datuk G.K. Rama Ia, Ketua Setiausaha Kementerian Perancangan dan Penyelidikan Sosio-Ekonomi pada masa itu. Antara cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam laporan ini ialah penyatuan perkhidmatan bomba di bawah kerajaan pusat iaitu Kerajaan Persekutuan. Selain itu, meningkatkan keupayaan pengawalan kebakaran sesuai dengan kemebahayaan kebakaran. Seterusnya, membuat pindaan ke atas undang-undang kecil bangunan seragam sesuai dengan keadaan semasa serta memasukkan pematuhan oleh bangunan yang sedia ada. Seterusnya, tempat pendaratan helikopter di bangunan-bangunan tinggi. Selain itu, pemeriksaan berkala ke atas peralatan elektrik. Seterusnya, sambungan terus ke balai bomba. Dan akhir sekali, jawatan kuasa tetap pegawai-pegawai yang terdiri daripada badan-badan profesional dan jabatan yang berkaitan bagi mengkaji dan membuat cadangan berkaitan keselamatan reka bentuk, pembinaan bangunan dan peraturan meminimumkan kemebahayaan kebakaran. Laporan Ketua Hakim Harun Hashim. Laporan ini merupakan laporan Suruhanjaya Diraja mengenai remuneration dan juga syarat-syarat perkhidmatan pihak berkuasa tempatan dan juga badan berkanun. Laporan yang dikemukakan pada tahun 1975 ini mencadangkan supaya diadakan satu undang-undang berkenaan dengan pencegahan kebakaran yang komprehensif, penstrukturan semula jabatan bomba, penyatuan perkhidmatan bomba di bawah seorang ketua pengarah, kadar gaji hendaklah selaras dengan kadar gaji anggota polis dan juga penjara. Kebajikan berkaitan dengan kecederaan dan juga kematian hendaklah selaras dengan polis. Kemasukan lulusan universiti dalam bidang sains ke dalam perkhidmatan bomba, pembentukan 3 grade penguasa, pembentukan 3 grade pengarah, khusus rekrut di sekolah pusat latihan bomba sebelum kemasukan ke dalam perkhidmatan bomba dan juga kadar gaji sufian dibayar kepada semua anggota bomba. Seterusnya ialah kadar gaji baru untuk leading fireman dan juga pemandu jentera bomba, penyatuan jawatan kerani bilik awasan, hose binder, penguji pilih bomba, penguji alat pemadam api kepada ketua ahli bomba dan juga gaji barunya. Jawatan Ketua Ahli Bomba juga merupakan jawatan kenaikan pangkat bagi leading fireman dan juga pemandu jentera bomba. Penyatuan jawatan junior sub-officer dan juga ketua pemandu kepada sub-officer serta gaji barunya. Jawatan ini merupakan jawatan kenaikan pangkat bagi jawatan Ketua Ahli Bomba. Penghapusan jawatan pemandu mekanik dan pemandu mekanikal.
Jawatan ini diganti dengan Junior Technician serta gaji barunya. Peraturan pelanggaran disiplin, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, kuasa ketua pengarah dan juga pengarah negeri, umur persaraan dan juga yang terakhir sekali, kemudahan perumahan percuma. Laporan Tan Sri Alwi Jantan. Ekoran kebakaran Kompleks Campbell di Kuala Lumpur pada tahun 1976, Tan Sri Alwi Jantan telah mengemukakan laporan tentang perlunya perkara-perkara pencegahan kebakaran dalam bangunan dikuatkuasakan. Seterusnya, beliau juga mencadangkan supaya perkhidmatan bomba disatukan. Laporan Datuk Yahya. Datuk Yahya Abdul Wahab, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, telah mengemukakan laporan khas tentang perlunya perhatian diberikan kepada pembangunan kebombaan dari segi peralatan, latihan, balai bomba, bomba sukarela dan siasatan punca kebakaran. Laporan ini mencadangkan juga tentang perlunya Akta Perkhidmatan Bomba dan juga Akta Perlindungan Kebakaran.